Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha kongsi surau Ihsaniyah Puan Haji Abdul Razak Puan Ihsan Ahli Jabatan Kuasa Surau Ihsaniyah, pegawai syarak Surau Ihsaniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir ke rumahnya yang mulia ini dan duduk dalam majlis majlis yang mana dinisbahkan di antara majlis keampunan, majlis-majlis yang diturunkan sakinah, ketenangan. Para malaikat diperintahkan untuk mencari di seluruh permukaan alam yang mana adanya orang yang berkumpul, berhimpun semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir, membaca Quran, zikir, duduk majlis ilmu dan sebagainya. Yang mana natijah itu hanyalah didapati kesannya nanti bila kita berada di hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di yaumin mahsyar nanti. InsyaAllah kita melihat pada hari ini sambungan pada hadis. Mungkin kita dah baca sikit, tapi ada sedikit yang kita belum habiskan. Oh ya, dah habis. Habis ni kita ambil masuk pada hadis yang seterusnya berkenaan dengan fadailul Quran, berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. An Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqati wal musir al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musiru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wal Hakim wa qala ala syartil Bukhari. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Al-Juhani radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan bersuara, ya, dengan menjaharkan, dengan bersuara lah, terdengar akan suaranya, ataupun kita kata kuat, adalah seumpama seseorang yang memberi sedekah secara terang-terangan. Ya, satu orang yang membaca Al-Quran dengan menjaharkan suara dia ataupun dengan bersuara. Bila dia bersuara tu maknanya orang dengar lah dia baca. Wal musiru bil Quran, dan seseorang yang membaca Al-Quran secara senyap adalah seumpama kal musirri bis sadaqah, seumpama seseorang yang memberi sedekah secara sembunyi, dalam keadaan, dua keadaan di sini. Satu, membaca Al-Quran secara bersuara, dan satu lagi secara senyap. Namun yang dikatakan suara itu adalah suara yang didengari oleh orang lain. Yang senyap tu bukanlah mana dia baca dalam hati, sekadar pendengaran dia lah. Bismillahirrahmanirrahim, contohnya tu kan. Yang kuat ni, dia satu surau tu boleh dengar. Kalau dia baca dekat ujung tu, orang angkat takbir ni boleh Allahu Akbar, boleh dengar kan. Ikut dia sembahyang sunat kan. Kita tengok apa yang dikatakan tentang kedua-dua perbuatan ini, membaca Al-Quran dengan jahar, dan satu lagi dengan sir, dengan senyap. Terkadang-kadang disebut sebagai sedekah ni secara terang-terangan. Ada orang dia sedekah ni terang-terangan, nampak orang tu sedekah, oi, duit ungu kan, nampak ada duit ungu kan. Dia tak ada lindung macam tu kan, dia masuk macam tu, orang pun nampak, contohlah kan. Tak pun mungkinlah ada siap ada apa, siap ada replika, cek lah apa dan sebagainya. Dia sedekah tu terang-terangan dengan maksud, kita pun tak tahu apa maksud dia, ya. Tetapi kita pula janganlah menghukum kan. Mungkin maksud dia menggalakkan orang lain juga turut bersedekah kan. Ataupun kerana sesuatu maslahat yang lain adalah lebih afdal, kan. Komplain contohnya Ustaz Abid Liu ni biar bantu orang semua live dan sebagainya kan. Ada maksud dan juga tujuan dia kan. Satu sudut, ni yang kita kata tadi kan, mungkin orang yang tak rajin bersedekah, dia akan jadi bersedekah kan. Dia tengok pula makin bersedekah makin kaya pula, makin bersedekah makin banyak, makin bersedekah makin macam-macam. Jadi memberi inspirasi kepada orang lain. Dan satu sudut, mungkin daripada sedekah dia tu, pemberian itu ada infak orang lain kan, yang perlu dizahirkan, perlu dia apa, oh ni ada sampai ke mana, sampai ke Brazil tu boleh kan. Satu sudut dia sendiri pun memang itulah keadaan dia kan, keluar di jalan Allah kan, keluar 4 bulan, keluar kadang-kadang menginfakkan harta diri dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang memberi sedekah secara sembunyi adalah lebih baik. Misalnya apabila terdapat perasaan riak, itu masalah dalaman dia lah. Disebabkan mungkin dia rasa riak, maka dia pun buat sembunyi-sembunyi, dan ataupun untuk mengelakkan penerima daripada mendapat kehinaan atas sebab-sebab yang lain, ya. Mungkin juga untuk dirahsiakan pemberinya kan. Jadi disembunyikanlah penerimanya. Mungkin penerima pun tak mahu dia mungkin dilihat oleh orang lain. Cuma dengan perasaan riak ni menunjuk-nunjuklah. Jadi perasaan riak tu yang rasa siapa kan. Kalau kita belajar dalam bab riak, dalam bab hati ni, kita sendiri yang tahu kita ni riak tak riak
kita tak bolehlah menghukumkan orang tu riak orang tu. Kita pula menghukum kan. Bukan maksudnya di situ. Hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui masalah riak ni. Mungkin kalau dia rasa macam baik, macam bagus aku, okeylah. Dia pun bacalah dengan suara yang rendah. Hanya didengari oleh dia punya suara saja. Telinga dia lah. Begitu jugalah dengan Al-Quran, pada sesetengah masa membaca dengan bersuara adalah lebih afdal, iaitu apabila pembacaan ketika menjadi sebab keinginan orang lain untuk membaca Al-Quran, dan juga menjadi sebab orang lain mendapat pahala mendengar Al-Quran. Kan kita dah dengar beberapa hadis yang dulu kan, bahawa mendengar Al-Quran itu juga diberi ganjaran, bahkan menjadi lebih afdal daripada orang yang membaca. Pada ketika yang lain adalah lebih afdal membaca Al-Quran dengan bersuara perlahan, umpamanya di tempat yang boleh mengganggu orang lain atau terdapat kemungkinan timbulnya perasaan riak dan lain-lain yang tadi disebut. Jadi berkaitan dengan membaca secara perlahan ini, kita tengoklah juga, kalaulah kita tengok waktu tu ada orang sedang solat, maka yang utamanya adalah kita merendahkan kita punya suara kita, bacaan kita, biarlah terdengar oleh sekadar kita punya telinga sahaja, pendengaran kita. Oleh kerana itu ada diriwayatkan kelebihan-kelebihan yang tersendiri bagi bacaan Al-Quran dengan bersuara, dan juga yang dengan sebaliknya lah, dengan keadaan senyap, dengan keadaan rendah. Kadang-kadang satu cara lagi, kadang-kadang satu cara itu lebih sesuai, dan kadang-kadang satu cara lagi lebih afdal. Kita tengoklah kalau di khalayak ramai kan, kita tengok sembahyang Jumaat contohnya, ya, menjadi keutamaan satu orang yang masuk ke masjid dengan dua rakaat, tahiyatul masjid lah kan. Jadi waktu orang sedang solat tahiyatul masjid tu, kita pun baca Yasin selalu, baca Al-Kahfi ke dan sebagainya. Jadi ketika tu nampak, ketika tu ada orang sedang solat, maka kita rendahkanlah kita punya suara agar tidak mengganggu orang yang sedang solat. Itu mengikut keutamaan di dalam ibadah di masjid. Tapi kalau semuanya sama-sama ya, Quran dan sebagainya, ya, ataupun mungkin tak ada apa-apa, ya, orang pun masing-masing buat keadaan masing-masing, jadi sesuai untuk kita kuatkan bacaan kita, jadi boleh kita kuatkan bacaan. Umpama diminta oleh seseorang ke untuk membaca Al-Quran sebagaimana sahabat-sahabat menjadi kebiasaan tu kan. Sayyidina Umar kadang-kadang bila minta Uqbah bin Amir ni di antara yang merawikan hadis ni, di antara Qari, dia satu orang yang juga sahabat yang awal juga, ya, memeluk Islam, terlibat dalam peperangan Uhud. Dan di zaman Sayyidina Umar, Uqbah bin Amir ni dia terlibat juga dalam penaklukan Mesir ketika itu kan. Uqbah bin Amir, ya, satu orang yang qari, satu orang yang alim, satu orang yang faqih kan. Uqbah bin Amir seorang sahabat Nabi. Jadi dimeriwayatkan hadis ni di antara dua pembacaan, sama ada secara jahar ataupun secara sir, secara kuat ataupun secara perlahan. Berdasarkan kepada hadis ini, ramai orang yang telah berpendapat bahawa membaca dengan senyap adalah lebih afdal. Imam Baihaqi rahmatullahi alaih dalam kitabnya, kitab Asy-Syu'ab, telah menulis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahawa ganjaran bagi satu amalan yang dibuat secara sembunyi adalah 70 kali lebih baik
daripada amalan yang dibuat secara terang-terangan. Cuma ada sedikit pendapat bahawa hadis ini di kalangan para muhaddisin adalah daif. Tapi boleh tak kita nak buat? Boleh tak kita nak amal? Jadi kena bolehlah dari segi kelebihan, dari segi fadail. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah membaca Al-Quran dengan suara yang kuat sehingga suara seseorang itu bercampur baur dengan suara yang lain. Dan kita baca Quran, orang lain tengah berburak, orang lain tengah buat benda lain, dan sebagainya. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih mendapati seorang sedang membaca Al-Quran dengan kuat di dalam Masjid Nabi, dan beliau telah menyuruh orang memberhentikan pembacaan tersebut. Walau bagaimanapun pembaca itu berhujah, maka kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, jikalau pembacaan itu, jikalau kamu membaca Al-Quran itu kerana Allah, bacalah dengan perlahan, dan jika kamu membaca kerana manusia, maka bacaan yang demikian adalah sia-sia. Demikian juga terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW menyuruh supaya membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Ada juga riwayat membaca suara yang kuat. Dalam kitab Syarh Ihya Ulumuddin mengandungi riwayat-riwayat dan juga athar, yakni kata-kata para sahabat radhiyallahu anhum mengenai kedua-dua cara tersebut. Jadi macam mana nak buat? Macam mana kita nak baca? Bacalah mengikut keadaan dan kesesuaian, dan mengikut keutamaan. Dan di antara maghrib contohnya, kalau tak ada kuliah, kita pun duduk beriktikaf di masjid, kan, tengok keadaan sesuai, bolehlah kita kuatkan sikit suara kita, kan. Di antara yang nak memberi kesan kepada pembacaan Al-Quran, bila kita dengan suara yang jelas kita dengar, kan. Tapi tak payahlah nak pakai mic pula, kan. Kadang-kadang ada seseparuh tempat, kan, dia membaca Al-Quran, maknanya di antara sebelum solat dan sebagainya baca Quran. Adalah satu tempat tu, kita pun tidak adalah tegahan, tapi masalah biarlah botu bacaan tu. Itu yo, kan. Ini kita tengok tunggal langgang juga, kan. Disebabkan dah dia berperanan sebagai Bilal, pengisian tu dia buatlah. Jadi kita dengarlah, bila dah dibaca kena dengar. Dah baca kuat macam tu, kan. Satu mic, pakai mic, satu surau ni dengar, kan. Tapi biarlah eloklah bacaan tu, kan. Tak suruh pun cakap sampai nak jadi qari, kau siap lagu, siap apa semua, tinggal lagi. Biarlah dengan bacaan yang baik, sebutan-sebutan, ya, dengan panjang pendeknya, dengung sempurna. Dah kita nak suruh orang dengar, kan. Habis tu nak buat apa gitu? Tidak elok, tak payah, ya. Kita baca saja sebagai amalan kita, dapat pahala. An Jabirin radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa tahrihi saqatahu ilan nar. Ya'udzubillah. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim mutawwalan wa sahhaha. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima, dan sebagai pembela yang pembelaannya dibenarkan. Wa mahilun musaddaqun, pembelaannya dibenarkan.
Sesiapa meletakkan Al-Quran di hadapan, man ja'alahu amamah, bahawa siapa yang meletakkannya di hadapan, qadahu ilal jannah, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan membawanya ke syurga. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di belakang, maka Al-Quran akan mencampakkannya ke dalam neraka. Wa iyyazubillah. Hadis riwayat Ibn Hibban dan Hakim. Dalam keadaan satu orang yang meletakkan Al-Quran di hadapan dan Al-Quran di belakang. Kenapa? Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima dan sebagai pembela yang pembelaannya dibenarkan. Hadis ini membawa maksud, jika Al-Quran mensyafaati sesiapa sahaja, maka syafaat Al-Quran itu akan diterima. Ya, siapa sahaja. Ini kira apa? Kira pembelaan yang besar ni. Ya. Kalau kita ni ada peguam bela yang kita tahu dia punya apa? Dia punya hujah, dia punya terror dia tu kan. Mana orang tengok tu ini garanti menang ni. Kan bondo yang tak betul pun jadi betul, bondo yang salah pun jadi lepeh kan. Itu cerita apa? Bab kehakiman, bab apa? Pembelaan di mahkamah dunia ni. Kan? Tapi kalau ni disebut Al-Quran, kan? Peguam bela yang paling diterima oleh yang nak mendengar pembelaan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut saja Al-Quran. Tak payah cakap lagi lah. Siapa pula? Apa Al-Quran ni? Kalamullah. Kan? Maksud daripada pembelaan Al-Quran telah dijelaskan pada hadis yang ke-8, yakni Al-Quran akan merayu di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala bagi meninggikan darjat mereka yang menurut perintah-perintah di dalamnya. Yang dikatakan mendapat syafaat ni, sementara mereka yang tidak menunaikan hak-hak Al-Quran akan menuntut, kenapa engkau tidak menunaikan hak-hak tu? Sesiapa sahaja yang menyimpan Al-Quran dengan baik, yakni dengan menurut perintah Al-Quran dan menjadikannya peraturan hidup, maka maka Al-Quran akan membawa orang itu masuk ke syurga. Manakala sesiapa yang membelakangkan Al-Quran, yakni tidak mengikutinya, maka tidak ragu-ragu lagi Al-Quran akan mencampakkannya ke dalam neraka. Dari segi tafsirannya, yang dikatakan meletakkan Al-Quran di hadapan tu, iaitu menjadi sebagai garis pandu, sebagai kehidupan, kan, nazamul hayat, way of life, cara jalan kehidupan kita hanya berpandukan dengan Al-Quran. Maknanya segala perintah-perintah di dalam Al-Quran itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, maka itu yang disebutkan sebagai orang yang meletakkan Al-Quran di hadapan, maka Al-Quran akan membawanya ke syurga. Tapi sebaliknya, kalau apa yang diperintahkan oleh apa yang terkandung di dalam Al-Quran tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ingkari, itulah yang dikatakan orang yang meletakkan Al-Quran di belakang, maka selayaknya itulah dimasukkan ke dalam neraka. Terdapat juga huraian musannif kitab ini mengatakan bersikap acuh tidak acuh terhadap Al-Quran juga termasuk di dalam maksud meletakkan Al-Quran di belakang. Banyak hadis yang memberi amaran terhadap bersikap acuh tidak acuh terhadap Al-Quran. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang panjang tentang Rasulullah SAW dibawa berjalan melihat sebahagian balasan di akhirat. Dalam satu hadis ni panjang. Rasulullah telah berjalan dengan dua malaikat, kan, ditemani oleh dua malaikat. Bila dia sampai kat satu tu, dia tengok satu peristiwa, kan. Lepas tu bila dia tengok tu,
Rasulullah bertanya, teruskan perjalanan dalam satu hadis. Di dalam al-hadisul muntakhabah ada diceritakan. Tapi dia ambil dekat sini satu kisah ni, dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang panjang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan melihat sebahagian balasan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada baginda alaihi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam, keadaan seorang yang kepalanya dihentak dengan batu. Hentakan itu begitu kuat sehingga kepala itu hancur. Disebabkan hentakan itu, dalam hadis itu diceritakan batu itu terpelanting jauh sehingga menyebabkan juga kepala yang dihentak itu menjadi pecah, menjadi hancur. Kemudian orang yang menghentak tu, dia pergi ambil balik batu tu. Dalam perjalanan dia nak ambil dan juga dia nak datang balik, kepala tu bertaut balik. Kemudian dihentak lagi. Kemudian terpelanting batu tu, hancur kepala tu. Kemudian dia pergi ambil lagi. Dalam perjalanan nak ambil, kepala tu bertaut balik. Kemudian begitulah keadaannya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengajar Al-Quran kepada orang tersebut, tetapi dia tidak pun membacanya. Allah Akbar. Dia tidak membacanya pada waktu malam dan juga tidak beramal dengannya pada waktu siang. Oleh kerana itu, siksaan sedemikian akan berterusan ke atasnya sehinggalah ke hari kiamat. Wa'iyadzubillah. Tuan-tuan, jangan pula kita pula takut nak belajar pula. Tak belajar tu satu salah lain. Ya. Jadi kita beramallah dengan kita membacanya. Mempelajari Al-Quran, membacanya dan juga mentadabbur, beramal dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita rasa mungkin kita ni dah belajar Al-Quran daripada kecil. Kita ni dibesarkan dalam keluarga Islam, kan? Mungkin kita ni bukanlah daripada keluarga yang bukan Islam. Tapi kita tengoklah sebenarnya, kalau kadang-kadang orang yang memang dia lahir tu bukan Islam, tapi bila Allah Ta'ala bagi hidayah, sebenarnya kadang-kadang dia lebih baik daripada orang Islam, daripada praktik agama. Dan lahir Islam, tetapi sebaliknya, baik persembahan pula, kan? Persembahan membuka aurat pula. Macam mana nak cakap, kan? Jadi kita dah dibesarkan dalam keluarga Islam, maka kita pun tahulah halal haram, kan? Terutama paling kurang babi tu haram, kan? Anjing tu haram, najis kono sama, kono itu dan sebagainya, kan? Mana kita dah tahu sedikit hukum, kan? Mungkin tak secara mendalam, secara nas dalil dan sebagainya. Cukuplah kita sebagai orang awam, kita tahu sembahyang ni macam ni, ni rukun dia kita buat dan sebagainya, kan? Ini sah batalnya. Itu kita belajar daripada mana? Belajar daripada kitab-kitab. Ada kita belajar daripada Quran, kan? Langsung tak faham, kan? Aqimis solah li zikri, kan? Jadi kita belajar daripada kecil lagi, kita dah tahu sembahyang 5 waktu dan sebagainya. Tinggal lagi penghayatan. Kita bersama dengan anak-anak kita, kan? Keluarga kita, isi anak-anak. Jadi menjiwai akan ajaran Islam. Selebihnya kita belajarlah Al-Quran tu untuk kita baca. Walaupun faham tak faham, kan? Sebaiknya macam itulah. Adalah masa juga kita mentadabbur. Ni kisah di dalam surah di dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang apa? Yasin yang kita baca setiap malam Jumaat, ataupun setiap kali, setiap pagi, ataupun kadang-kadang kita rasa sempit hidup, kadang-kadang kita rasa ada hajat, kita panggil orang baca Yasin ke rumah kita buat kenduri, kendara dan sebagainya, kan? Apakah khulasah daripada Yasin tu? Apa yang kita nak tadabburkan kepada Yasin tu? Apa sebenarnya, kan? Sejauh manakah kita hari ni kita tengok bila kita baca tu,
kita faham Allah Subhanahu Wa Taala begini kan. Yang paling yang selalu kita dengar tu kisah apa? Kisah tukang kayu kan. Perasan tak perasan kisah tukang kayu kat dalam surah Yasin kan? Apa yang dia buat kan? Dia mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah, ittabi'u, ikutlah mereka ni yang tidak minta upah kan. Datang 2 orang rasul tak cukup, ditambah dengan 3 orang rasul, sehingga kan dia dibunuh. Bila dia dibunuh, dalam keadaan dia dibunuh, Allah Ta'ala ganjarkan dia masuk syurga. Itu pun masih lagi dia katakan, alangkah baiknya kalaulah dia tahulah kan, aku ni cuma ajak je kan, ikutlah orang ni kan. Kisah Habibun Najjar di dalam surah Yasin kan. Jadi itu di antara apa? Di antara yang kita kena usahakan di dalam kehidupan kita ini, mentaati perintah Allah dan Rasul, dan amalan-amalan yang di antaranya membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita ni tak termasuk di antara golongan yang dilaknatkan disebabkan Al-Quran. Alhamdulillah dah tahu kita baca Quran sedikit kan, dengan hukum-hukum tajwid, dengan suara yang bagus mungkin kan, kita pun belajar bagaimana untuk mengintonasikan suara kita apabila membaca Al-Quran. Jadi di samping itu kita beramal dengan membaca. Kita membaca tu dengan kita punya amalan lah. Sebab tu hak sekurang-kurangnya Al-Quran ini dibaca khatam 2 kali setahun kan. Bulan Ramadan sampai 3-4 kali khatam kan. Itu disebabkan apa? Disebabkan Ramadan tu. Kira kita boleh pakai lah tu tak. Habis bulan-bulan lain dia sebenarnya dari segi amalan lain pula disebut al-halul murtahil. Orang yang apa? Orang yang dia dah mula, kemudian dia sampai ke garisan penamat, kemudian dia mula balik, dia bertolak balik. Yang Nabi sebut orang yang baik lah kan. Itu disebut apa? Orang yang telah membaca Al-Quran sampai muflihun kan. Selalu kita buat macam tu kan. Kita pun khatam Quran ni tak? Baca daripada Al-Duha sampailah surah Al-Baqarah ayat 5 kan. Sampai muflihun. Perasan tak? Perasan tu betul ke tak? Betul cara khatam ni tu kan. Betul lah tu sebenarnya kan, yang Nabi sebut kan. Supaya apa? Bukannya sampai kul a'udzu birabbin nas sadaqallahul azim bih. Tak, dia akan mula balik alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi sampailah muflihun. Dia pun berhenti kat situ. Sebab apa? Sebab dia memulakan balik bacaan daripada surah Al-Baqarah. Tu sebenarnya kan. Tu sebenarnya kita buat khatam Quran tu pasal apa nak sampai tu kan. Apa tak sampai habis pula kan. Sampai maknanya dalam 2 ataupun kita sambung lagi ke, itulah sampai situlah muflihun tu. Sebab apa? Sebab lepas pada ni kita akan sambung balik kan, seterusnya pada surah Al-Baqarah, sampailah kita sampai balik ke An-Nas. Lepas An-Nas kan kita mula balik dengan alif lam mim. Itulah dia pendekatan ketika kita majlis khatam Al-Quran kan, yang kita selalu buat. Jadi itulah sebagai kita punya renungan, sebagai renungan kita pada malam ini, hadis yang berkenaan dengan suara. Bila kita baca tu, mana yang lebih afdal? Kita nak baca secara jahar ke secara sir, secara kuat ke secara perlahan? Kita tengoklah keadaan. Kalau kat rumah kita kuatkanlah suara tu kan. Pakai apa? Pakai speaker pun tak apa kan. Lebih sedap sebenarnya. Biar ada lagi sikit semua kan. Penjuru apa kat celah-celah mana yang dia sembunyi tu. Bila kita baca manzil, jarang kadang-kadang kita pun kan. Sebenarnya kita kena kuatkan suara. Contoh bila kita baca manzil kan, baca manzil kerana niat untuk apa? Untuk sebagai
sebagai syifa kan. Jadi yang itu memang kita kena baca kuat kan. Jangan kita sonyap pula kat situ kan. Apabila kita ada beberapa tujuan-tujuan yang penting kan untuk kebaikan kita, maka memang itu kena dibaca secara kuat. Sebaliknya terpulanglah pada kita apabila kita sir pun bukannya makna baca dalam hati, sekadar dalam pendengaran kita. Wallahu alam sebagai perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan saya dan kita semua untuk kita beramal dan juga kita sampaikan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.